Pagi ni saya rasa memang terinspirasi dengan pelbagai perkara termasuk lagu tersebut. Bila aku sudah tiada, silakan The Helmis. Kita ada Heliza, kita ada Azwani. Ya. Kita semua sudah maklum lah bahawa mereka ni tak boleh dipisahkan. Betul, adik-beradik yang dahsyat juga sebenarnya. Adik-beradik ada kadang-kadang tak jumpa. Tapi yang ni ke mana-mana diikut je diorang kan. Ni kembar siang malam. Okey, jadi mungkin kita boleh kongsikan dengan lagu tadi. First time saya dengar, saya rasa sonok. Saya rasa sedapnya lagu tu. Mungkin boleh kongsikan sedikit lagu terbaru Memang tu. betul lah. Kali pertama memang kita dindangkan di Bora Kopi. Sebab kita kan juga tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Sedap, memang sedap. Betul. Ya, berada Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Agak min fadli Rabbi. Okey, kita pun tanya pasal lagu lah. Betul. Sedikit tentang lagu. Okey. Mungkin boleh ceritakan. Lagu ni sebenarnya dah lama. Waktu tu reka umur 17. Dia yang reka semua. Pada asalnya reka semua. Lepas tu masa tu tak reti nak arrange music. Kita tak ada kefahaman music kan. So ada yang cadangkan okey tambah lagi satu verse. Sebab kalau tak lagu tu memang akan sangat pendek. Okey. So lepas tu memang takdir Tuhan Allah nak bagi Kak Ja 10% Saya memang tulis akan lirik. involve. Walaupun 10%, ya saya involve dalam lirik itu. So basically lagu ni menceritakan macam masa tu yalah kita budak-budak kan habis SPM. So macam kita orang ada satu grup usra. So dedikasikan lagu ni untuk mereka. Mudah-mudahan kalau kita orang dah tak ada jangan lupa doakan sebab antara benda yang mahalnya dalam friendship tu adalah walaupun kita tak ada mereka sentiasa mendoakan kita. So harapan itu sebenarnya bila kami riliskan lagu ni mudah-mudahan dia memberi satu peringatan untuk kita semua untuk sentiasa mendoakan walaupun dah tak ada. Antara satu benda yang mahal saya perasan dalam lagu ni juga adalah music arrangement dia. Siapa music arrangement? Siapa producer ni? Tanya ya? Tanya lagi. Tanya diri sendiri ke kepada siapa? Kepada music arrangement. Yes, kita orang first time sebenarnya bekerjasama dengan Adam Armin dan juga adik dia. Diorang adik-beradik juga Adik-beradik. sebenarnya. Kita orang memang adik-beradik sekarang. Chemistry nampaknya. Projek adik-beradik sama adik-beradik gitu. Ya. Yes. Biar sampai situ saja. Biar sama situ saja. Lain-lain jodoh kita tentukan nanti. Kita pula tentukan biarlah dia. Kalau dia orang teruskan biarlah. Betul. Baik, okey. Okey, kita back to kita punya bagaimana kita nak sebarkan kebaikan. Betul. Saya kalau sebut mengenai mereka berdua ni Dah tak asing lagi. dah tak asing lagi. Sampai kadang-kadang bila diorang nak buat sesuatu perkara sampai saya risau, kita semua takut. Betul. Tengok Doakan yang terbaik, video-video doakan apa semua kan. kan. Tapi sebelum itu, sebelum kita pergi ke luar negara, mungkin di Malaysia, perkara pertama, The Helmis ni nak sibuk pergi luar negara, kat Malaysia ni macam mana tak bantu ke orang kat Malaysia yang memerlukan ni? Mungkin Allah, boleh beri cantik. penerangan. Mungkin banyak orang cakap macam tu kan. Mungkin boleh beri penerangan. Cantik Masya Allah. Alhamdulillah waktu PKP pun memang kita turun bahagian utara. Waktu musim banjir pun kita turun bahagian Kelantan. Dan kita juga menghantarkan PPE di Sabah. Dan bukan dekat Sabah saja sebab kita tahu zaman COVID ni kan banyak tak ada pekerjaan. Jadi kita memberikan peluang pekerjaan kepada ibu-ibu tunggal untuk mendapatkan pendapatan daripada situ juga. Cuma kenapa nampak lebih banyak dekat luar negara sebab benda itu satu memang mencabar betul nak pergi kat sana. Dan apa yang berlaku realiti dekat sana tu memang kita dapat first hand. Benda yang pertama kita tengok yang kita nak sampaikan dekat Malaysia dan alhamdulillah Malaysia ni sangat-sangat pemurah. Di Malaysia rakyat Malaysia pun tolong, orang Malaysia juga menolong. Dekat Syria sampai dia cakap Malaysia is our hero. Itu yang hebat rakyat Malaysia. Ya. Wow. Semangat saya pagi. Tahun baru. Ya. Oh, kan? Sebab yelah saya rasa diorang buat banyak je dalam negara. Tapi Banyak. bila dia dikongsikan melalui video dan sebagainya, orang tengok sekali lalu. Masih bagus diorang ni. Tapi bila di luar negara tu benda yang kita tak pernah tengok, Masya Allah. Luar biasa pula apa yang diorang lakukan. Sebab tu benda tu lebih banyak dikongsikan. Mungkin dari Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia itu sendiri. MAPIM. MAPIM. Boleh dikongsikan sedikit bagaimana agaknya. Kalau tengok kasut kami sekarang kotor-kotor kan. Jujur ya, semalam 1/1/2021, setahun baru kami jumpa Hanya family sekali. kami. Yes, Kami baru sebenarnya. keluar daripada pusat kuarantin, baru terus keluar TV. Borak komedian lagi sekali Masya Allah. Memang betul-betul borak komedian. Saya ingat ke Muaz, dekat video Janin, depan lagi Janin kita ceritanya. Kenapa sudah tahun tak jumpa? Sebab kat tahun lepas kami berada dekat Syria. Oh, so balik. Berapa lama? Lama juga lah daripada bulan November. Okey. November, Disember. Okey. Dan Dan 1/1 secara New Year-nya kami rasmi keluar. okey, boleh tak awak bagi tahu kepada semua macam mana risaunya ibu bapa awak sendiri? Bagaimana yelah dua orang anak gadis dia. Kita bukan nak stereotip. Tapi memang itulah Memang. dia kita. Tapi macam mana kita nak bagi tahu mak bapak kita, okey apa yang saya buat ni betul, mak jangan risau. Siapa tak risau? Mesti semua orang risau. Mesti Perempuan, anak perempuan pula. tahu tak jumpa risau. Macam dah. mak-mak dah cari. Tak Muaz, kita duduk situ lah. Macam kita bapak-bapak. pakai tu burak. Doai banding kita. Okey. Jadi macam mana kerisauan orang tu?
Kerisauan betul lah, memang standard lah biasanya mak ayah. Mula-mula sebenarnya Kak Jah yang first pergi. So masa tu saya pun risau sekali. Saya pun rasa risau. Kecil kami beza 11 tahun. Okey. Sekarang macam sama Tapi bayar. sama lebih kurang. Allah akbar. Tak boleh. Dia macam dua-dua, dia macam tak boleh kita tak boleh cakap Nampak muda. Ya. Okey. Dia baik untuk dia, kurang untuk dia pula. Kurang okey, teruskan. Okey. Jadi tapi alhamdulillah mungkin disebabkan sebab kalau kita tengok yang kongsi pengalaman berkaitan dengan kemanusiaan tadi, mereka semua kata bila makin lama buat makin diorang rasa bahagia. Lagi ketagih. So macam itulah juga bila parents kami tengok konsisten, so diorang pun rasa macam insya-Allah Allah akan jaga mereka. Sebenarnya mama dengan abang pun aktivis. Waktu beberapa tahun yang lalu sebelum kita betul-betul aktif seperti ini, kita turun pada dekat jalan tar bulan Ramadan, pegang tabung, ketuk. Dema. Kutip lama-lama lepas solat tarawih. Lepas tu fikir mencabar juga. Lepas tu Allah bagi idea pergi ke ATM. Saya pergi ke ATM, orang keluar duit confirm. Keluar ke duit, masuk tabung. Heliza Helmi sendiri yang pergi. Pegang tabung. Sebelum benda ni berlaku, pegang tabung, pergi depan pavilion, pergi kat sini. So, diorang cakap, hey Heliza, tak kat gambar. Boleh derma dulu. So, Macam mana Kak Jah boleh tebal muka? Alhamdulillah pakai foundation lah. Tebal Betul sikit. juga. Ya, kita tahu kan sebagai selebriti kan, tiba-tiba nak buat satu perkara, benda ni benda yang baik, tapi bukan semua orang boleh buang selebriti dia letak ke tepi, kita teruskan dengan aktivis ni. Bagaimana Heliza Dahsyat, dapat sebab kekuatan? istiqomah tu. Adik-adik tu lain cerita. Sekarang adik merekod. Jadi macam mana Heliza? Masya Allah, waktu first time nak pegang tabung dan nak minta derma, baru kita rasa macam it's not easy. Sebab kadang-kadang memang betul ada orang senyum dekat tabung je. Betul-betul berlaku. Derma Senyum ke sedekah? macam tu. Senyum kan? sedekah, dia senyum je kan. Tapi di situ dia yang menyebabkan Allah bagi macam teruskan juga. Sebab the moment diorang derma walaupun RM1, kita jadi happy. So kebahagiaan ini yang tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Sebab bila orang lain, kita dapat membantu orang lain kan. Contohnya dekat Syria, diorang happy. Thank you Melizi. Kita happy sangat-sangat. So di situlah bila Nabi kata khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik manusia adalah memberi manfaat kepada orang lain. Saya kata, jap, Allah bagi aku berada di nasi sini untuk menjadi public figure. Adakah semata-mata untuk nyanyi hibur ke orang, ataupun sebenarnya ada peranan lain tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kita tanya soalan kepada anda semua pula. Wow, dahsyat lah. Suka benda ni. Saya suka. Macam ni lah. Okey, kita dah tahu jadi Helmi selalu buat benda-benda suka lawan macam ni. Soalan khas kepada Wani. Allah. Kita tahu beza awak dengan kakak 11 tahun. Dah Itu kita dah cakap tahu. tadi. Saja nak ulang supaya semua orang Banyak ingat. kali mention tu dah Semua salah orang tu. ingat. Banyak kali mention salah. tapi kita nak tahu, kita nak tahu macam Reza tahulah dia dah pergi bank lah apa semua. So dia tahu kemanisan itu. So macam Wani kan, apa yang membuatkan Wani rasa nak cakap okeylah nak join lah. Why? Sedangkan Wani adalah seorang individu yang melihat kakaknya pergi dan takut dan risau. Tapi apa yang membuka hati yang rasakan aku nak buat, dan yang paling best sekali kekal sampai sekarang. Umur berapa waktu tu? Masa tu umur 16 tahun. Sambung, host ketiga. Ya, host ketiga ke host keempat. Boleh lah. Kebetulan. Okey. Betul. Masa tu umur 16 tahun. So tengok Kak Jah ni konsisten pergi Syria, pergi Gaza. Dan masa tu juga viral yang cerita Syahid Arwah Ahmad Ammar yang usia 21 tahun dia dah syahid. Walaupun masa tu orang tak kenal dia, tapi seantero dunia mengenali dia. Disebabkan apa? Kebaikan dia bagi tolong orang Syria walaupun di usia muda. So di situlah dia mencerita sekarang rasa macam kenapa Allah bagi usia muda ni, mesti ada sebab dia, dan kita kena rebut waktu usia muda ni lah kita nak kalau kita boleh simpan duit, macam itulah juga kita simpan amalan-amalan, sebab kita tak tahu mana amalan yang akan bawa kita ke syurga. Betul. So disebabkan itulah rasa macam, tapi tak dinafikan mula-mula tu first mission masa tu lepas SPM, literally habis SPM sebab Kak Jah kan daripada rancangan reality TV yang penuh kejutan. So memang kami dilatih untuk mendapat kejutan daripada Heliza Helmi ini. So the next day kata kita akan pergi misi bantuan banjir yang terteruk masa tu 2014 di Kelantan. ya. Dia pakai baju sekolah lagi. Waktu tu. Okay, let's go. So masa tu tak dinafikan mula-mula tu experience dia macam agak overwhelmed sebab kita tak biasa kan jenis yang macam duduk tempat yang selesa. Tapi makin lama dia rasa macam rasa seronok, tak tahu, dia kena konsisten, dia kena cuba juga. Dan kena setiap rasa misi, betul, dan setiap misi tu berbeza-beza. Macam misi gempa bumi dekat Palu, tsunami lain rasa dia. Pergi Syria lain rasa dia. Kalau pergi dekat Gaza lain, Yaman lain, Spanyol lain. Gitu. Espanyol. Okey. Aduh, Jadi sebenarnya nak banyak lagi borak dengan tak dia apa, ni. boleh. banyak dia punya pengalaman yang luar biasa, akan tetapi anda boleh tengok di Instagramnya yang sentiasa di-update kan. Saya tengok dia kat sana pun melalui Instagram dia. Sekali lagi mungkin Instagramnya yang baru-baru saya nak follow dah, orang saya terinspirasi dengan kakak. Okey. Salam. Betul, saya punya Instagram
Heliza Helmi, Nur Heliza Helmi, dan jangan lupa untuk menderma lah halang-halang kita buat ni kan dari www.rayonsyria.com untuk Syria. Kalau di Malaysia www.bantuummah.com. Okey, mungkin nasihat terakhir, kata-kata terakhir untuk mereka kebaikan Short and sweet. Short and sweet. Okey, nak rayu dan sebenarnya nak pesan pada diri sendiri juga di usia muda ni, ayo kita sama-sama fikir untuk ummah, bukannya nafsi-nafsi fikir pasal diri sendiri, tapi tiba masanya kita membantu orang lain, insya-Allah. Betul. Kita bantu kita. Ya, jangan lupa menderma. Terima kasih sekali lagi Helmis. Terima kasih kerana inspirasi anda memberikan kekuatan tiada yang mustahil dalam dunia ni. Yang paling penting niat kita tu, kita tahu apa yang kita nak lakukan. Zack Muaz standby lepas ni. Dia Zack Us. Macam-macam. Baik, jadi terima kasih banyak Helmis lagi. Mungkin ada yang tak puas hati lagi dengan mereka ni. Facebook Live nanti ada mungkin, insya-Allah, kalau mereka ada. So terus bersama dengan kami di Facebook ni.